Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita mengucapkan, melafazkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat Allah, hidayah iaitu petunjuk dan juga taufik iaitu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam ini dapat bertemu secara langsung di atas talian aplikasi Zoom dan juga yang mengikuti secara langsung di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Semoga pertemuan kita pada malam ini, majlis ilmu kita pada malam ini dikurniakan oleh Allah keberkatan, Allah menggunakan kita ganjaran yang banyak di atas usaha kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita memahami ayat-ayat Allah ini dengan kita memberikan tumpuan berkenaan satu tema dalam banyak tema dalam Al-Quran, iaitu berkenaan dengan kitab Taurat seperti mana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Malam ini tuan-tuan dan puan-puan adalah siri yang ketujuh pembelajaran kita berkenaan dengan kitab Taurat. Okey, malam ini kita nak mempelajari tentang isu apa? InsyaAllah malam ini kita akan memperincikan, kita akan melanjutkan perbincangan kita berkenaan dengan pengubahan, pindaan, penyelewengan orang-orang Yahudi terhadap kitab Taurat. Pada siri yang ke-6, pada minggu lepas, kita telah pun membaca dan memahami beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjadi bukti yang jelas bahawa kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam itu sudah tidak ada lagi yang asli. Maksudnya telah berlakunya pengubahan, penyelewengan oleh pendeta-pendeta, oleh orang alim di kalangan Ahlul Kitab. Kita telah sebutkan antara ayat pada minggu lepas itu berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 75. Kita juga telah menyebutkan ayat lain dalam surah An-Nisa ayat 46, dan kita juga telah menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat nombor 13. Jadi malam ni kita akan merujuk ayat dalam surah Al-Ma'idah ayat nombor 41. Jadi izinkan saya untuk memaparkan slide ringkas bagi memudahkan kita melihat ayatnya dan juga terjemahan ayat, dan ada tafsiran ringkas pada ayat ini. Baik. Okey. Sebelum tu, adakah tuan-tuan dan puan-puan dapat mendengar suara saya dengan jelas? Adakah berlakunya sangkut dan sebagainya? Memang betul lah tu sangkut tu. Okey. Suara Ustaz jelas tak? Suara saya jelas. Ya, Ada sangkut-sangkut tak? Tak ada. Tak sangkut. Ada sangkut apa? Tapi saya ni tak jumpa gambar dia. Oh, ada. Tak sangkut ya. Okey. Alhamdulillah.
Sekejap, saya kena backup. Sekejap. Okey, kejap. Mana pula share screen saya ni? Sekejap. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina. Okey, nota yang saya paparkan sekarang, tuan nampak gambar apa Belum keluar lagi Ustaz. Dia tak Belum keluar keluar gambar lagi. lagi. Ya. Baru start. Okey, dah keluar dah. Okey. Kesalahan orang Yahudi terhadap kitab Taurat. Ya, saya macam laptop saya ni macam dia hang sikit. Lepas tu dia saya. Okey. Okey ya, kita rujuk dalam surah Al-Maidah ayat nombor 41, muka surat 115 ya, ke 114 ke 115 tu. Muka surat. Cuba tengok ayat nombor 41. 115, Al-Maidah 41, 114 Ustaz. Last kali ayat. 114. Ayat Baris last. ke-7. Okey, sekejap saya betulkan. Itulah saya tengok macam salah ayat ni. Sekejap ya. Bagi saya sedikit waktu saya betulkan. Allahumma salli wa sallim ala nabi. Sekejap saya kena tutup slide saya ni, dia dah jadi pening sekejap. Slide pun boleh pening ya. Sekejap ya. Allahumma salli. Okey, sekejap. Bagi saya sedikit waktu untuk saya buka kembali nota. Tak nampak nota kan? Tak nampak lagi Ustaz. Tak ada nota. Sekejap ya. Bismillah. Ya, macam. Ya. Allahumma salli wa sallim ala nabi. Saya kena restart balik sekejap. Kak Liza nanti dia akan dapat. Tunggu saya restart semula sekejap. Okey Ustaz. Saya jadi Kak Liza sekejap Kak. Sekejap Saya minta izin dia untuk saya saya keluar dulu. Lepas tu nanti saya masuk balik. Sebab saya kena
Alhamdulillah. Syukur kepada Allah sekejap. Okey. Dah, dia dah jelas. Minta maaf tuan-puan ya. Terpaksa menunggu sekejap. Ya. Suara saya jelas kan? Boleh dengar kan? Boleh Ustaz, jelas. Ya. Sebab tadi terlalu banyak dokumen dibuka dalam masa yang sama. Jadi saya kena close dulu, lepas tu saya restart balik semula. Okey, jadi saya akan paparkan. Jom kita teruskan. Okey. Okey. Okey, surah Al-Maidah ayat nombor 41 muka surat 114 ya. Okey, ayat dia berbunyi satu ayat sahaja, tapi kita tak akan ambil keseluruhan ayat. Kita akan berhenti bermula daripada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul. Dan kita akan berhenti dekat perbincangan yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i. Kita berhenti dekat sini saja. Okey. Ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusadi'una fil kufri minal ladhina قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. Kita berhenti dekat sini. Mari kita lihat terjemahan ayatnya. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah mengatakan, wahai rasul. Jadi rasul kat sini merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera nak menjadi kafir. Okey, Allah memujuk Nabi dengan mengatakan, janganlah sedih, wahai Rasul, wahai utusan Allah. Kan? Disebabkan kamu melihat orang-orang yang dia cepat untuk memilih menjadi kafir. Okey, siapa mereka itu? Allah menerangkan, iaitu orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka. Ini kumpulan pertama yang mereka ini sebenarnya mereka ini dah dapat iman, mereka dah Islam, tapi mereka cepat-cepat mereka menjadi kafir. Mereka lebih suka kepada kekafiran. Allah kata mereka yang cakap dengan mulut dia, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Ini kumpulan pertama ni. Ini kumpulan pertama. Iaitu orang yang mulut dia cakap, dia dah beriman. Tapi Allah Maha mengetahui, Allah kata, tak, sebenarnya iman dia belum ada lagi dalam hati dia. Maknanya, dia belum benar-benar beriman. Mulut dia kata, tapi hati tidak beriman. Okey, ini kumpulan pertama. Okey. Kumpulan yang kedua, yang mereka ini cepat untuk memilih kekafiran. Yang kedua, Allah kata, yang kumpulan kedua adalah, dan juga di antara orang-orang Yahudi. Dalam ayat tu kita jumpa perkataan hadu, kan? Perkataan alladzina hadu. Hadu maksudnya Yahudi lah. Yahudi iaitu hadu. Dan yang kedua yang suka cepat untuk memilih menjadi kafir adalah orang-orang Yahudi. Okey, orang-orang Yahudi ni apa yang mereka lakukan? Allah kata, mereka ini sangat suka mendengar apa? Sama'una, mereka suka sangat, selalu sangat mendengar lil kadhib, berita-berita bohong. Dia suka dengar gosip-gosip, dia suka mendengar orang buat cerita-cerita bohong. Okey, kemudian yang kedua, mereka ni suka apa lagi? Mereka ini sama'una lil qaumin akharin lam ya'tuka.
dan yang amat suka mendengar perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Okey. Maksud dia, mereka yang suka dengar perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu, maksudnya begini. Kalau kita baca kitab tafsir, pada zaman Nabi dulu, okay, pada zaman Nabi dahulu ada orang Yahudi yang mereka ada yang ikut majlis Nabi. Ada yang ikut Nabi mengajar, ada yang pergi. Kalau Nabi berkumpul dengan para sahabat, dengan orang Islam, mereka ada yang join juga. Tapi ada juga di kalangan mereka yang tak ikut, dia tak nak pergi. Dia menyampah kat Nabi Muhammad ni, mereka tak nak dengar. Muhammad sembang apa, Nabi Muhammad cakap apa, mereka tak nak dengar. Okey. Kumpulan yang tak nak pergi majlis Nabi tu, mereka ini menerima maklumat daripada orang yang datang dalam majlis Nabi itu. Sebab tu kita jumpa perkataan yang belum pernah datang kepadamu. Yang belum pernah datang kepadamu dalam ayat ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada yang mereka tak dengarlah sendiri dengan telinga mereka apa yang Nabi sampaikan. Tapi mereka mendengar daripada siapa? Mereka mendengar daripada orang lain yang pergi majlis Nabi SAW. Itu maksud dia. Okey. Jadi, orang Yahudi di zaman Nabi ini, mereka terbahagi kepada, kalau kita pecahkan lagi orang Yahudi kat sini, dia ada dua lah. Maksudnya, yang pertama yang pergi majlis Nabi dengan Nabi berceramah, dengan Nabi bagi nasihat, Nabi bagi tausiah, Nabi bagi tazkirah. Ada satu lagi, dia tak pergi. Okey. Yang pergi tu dan yang tak pergi tu pun, mereka lebih suka dengar cerita-cerita khurafat, cerita-cerita tahyul, cerita-cerita bohong lah. Maknanya mereka tak suka mendengar wahyu yang disampaikan. Mereka tak suka dengar apa yang Muhammad katakan. Tapi mereka lebih suka mendengar berita-berita yang lil-kazib, berita-berita yang bohong. Okey, ini adalah kumpulan kedua, golongan kedua yang cepat suka nak menjadi kafir. Iaitu siapa? Orang Yahudi. Okey, kumpulan pertama siapa? Yang mengatakan dengan mulut mereka kami beriman dalam ayat itu. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir kata, mereka tu siapa? Mereka tu sebenarnya adalah, saya hang komputer saya ni. Okey, mereka tu sebenarnya adalah orang-orang munafik. Yang cakap dengan mulut, ya kami beriman, tapi dalam hati tu nyampah dengan Islam, nyampah dengan Muhammad, menyampah dengan orang-orang yang masuk Islam. Tapi mulut cakap beriman, cakap geng Nabi Muhammad, geng orang Islam. Mereka ni siapa? Mereka orang munafik. Jadi kita bukan nak bincangkan tentang orang munafik. InsyaAllah nanti kita akan adakan kelas yang khas mempelajari tentang orang-orang munafik. InsyaAllah nanti kita akan maklumkan waktunya bila. Okey, kita nak fokus kepada orang-orang Yahudi tadi. Okey, ayat ini sebenarnya tuan-tuan puan ya, adalah ayat yang sasarannya adalah kepada orang Yahudi yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah Nabi, kita semua sedia maklum. Kalau kat Madinah tu ada Yahudi daripada Bani Nadir, Bani Quraidah, ada Yahudi daripada Bani Qainuqa.
Tiga Yahudi ni dia berada di Madinah, di kawasan Madinatul Al-Munawwarah. Okey. Jadi dalam ayat ini yang kita nak fokus tentang tajuk kitab Taurat ni apa? Yang Allah kata tu, mereka merubah perkataan. Mereka merubah perkataan yang kita nak ambil perbincangan dalam ayat ni. Kita nak ambil potongan ayat penting tadi dekat situ lah, yang yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'. Mereka merubah perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Okey. Ayat ini apa maksud mereka merubah perkataan Taurat? Maknanya kitab Taurat tu mereka ubah dari tempat-tempatnya. Apa maksud dari tempat-tempatnya? Adakah tempat-tempatnya bawa maksud okey, sepatutnya isi kandungan Taurat ni duduk dekat muka surat 100. Mereka pindahkan pada muka surat yang ke-10. Adakah itu maksud dia? Maka kita kena baca tafsiran para ulama. Apa maksud mereka telah merubah isi kandungan Taurat dari tempat dia yang sebenar? Okay. Kalau kita rujuk dalam tafsir Al-Quranul Azim ataupun tafsir Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan maksud ayat itu ialah mereka membuat tafsiran dengan tafsiran yang bukan makna yang sebenar. Lepas tu mereka mengubah maknanya setelah mereka faham makna yang sebenarnya apa. Okey. Tuan masih ingat lagi kita telah pelajari pada minggu yang kita telah pelajari pada minggu lepas, siri yang ke-6 kan. Orang Yahudi ini yang fahamlah kitab Taurat ni, mereka tahu ayat sebenarnya maksud apa. Tetapi mereka tak nak terima makna yang betul, mereka ubah makna lain. Jadi mereka buat tafsiran yang tak sama seperti tafsiran yang Allah kehendaki dalam kitab Taurat tu. Mereka ubah. Nanti kita akan jumpa contoh. Apakah contoh yang mereka ubah? Okey, maksudnya kalau Allah kata hukum ini A, mereka cuba nak ubah jadi B contoh. Kalau mereka tak ubah pun, mereka cuba selewengkan makna dia. Itulah maksud yuharrifunal kalima min ba'di mawadi'i. Okey. Saya harap tuan-tuan dan puan jelas ya apa yang sedang dibincangkan oleh ayat nombor 41. Okey. Menariknya ayat 41 ini, okey, Allah Al-Imam Ibn Kathir, kalau kita baca ayat, maafkan saya. Saya nak tambah lagi ayat dia. Maafkan saya ya, saya terlupa nak baca ayat hujung dia. Kejap ya. Okey. Okey, ayat ni kita nak ambil sampai sini. Saya slide saya ni saya tak nampak. Okey. Kita nak ambil sampai ayat sini. Fahzaru, maka saya tadi saya kata min ba'di mawdhi kan, kita kena ambil sampai yaquluna in utitum hadha fakhudhu wa in lam tu'tauhu fahzaru. Kita ambil sampai kat sini. Okey. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, okey, yang bermaksud orang-orang Yahudi ni, mereka mengatakan, dahlah mereka ubah makna, mereka tukar dengan tafsiran yang tak betul, mereka juga mengatakan, dia kata, jika diberikan ini kepada kamu, terimalah, mereka kata.
mereka pesan kepada sesama orang Yahudi. Dia kata, jika diberikan ini kepada kamu, maka terimalah. Jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Kalau baca terjemah ni, macam pening juga kan? Apa maksud ayat ni? Okay, maksud ayat ni seperti ini. Okay. Kata para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir kata dan lain-lain, maksud ayat ini orang Yahudi ni, mereka ni sebenarnya kita tahu kan sebelum ini mereka memang tak nak ikut pun isi kandungan kitab Taurat. Dan kita pernah sebut sebelum ini, dalam kitab Taurat ni ada hukum hakam. Betul kan? Kita dah sebut pada siri yang keberapa dulu? Pada siri yang kelima, pada siri yang keempat, kita dah sebutkan dalam kitab Taurat ni ada maklumat apa. Jadi orang Yahudi ni, mereka memang tak nak ikut isi kandungan kitab Taurat tu. Jadi, mereka kata macam ni. Mereka kata, kalau kamu pergi merujuk kepada Muhammad, apa yang Muhammad itu usulkan kepada kamu, kamu terima. Terima tu maksudnya terima apa? Terima usul yang Nabi usulkan itu sesuatu yang mudah dan sesuatu yang ringan. Tapi kalau Nabi Muhammad, kalau Muhammad itu dia memberikan usul cadangan yang lebih berat, maka tengok dulu. Jangan terima dia. Okey. Nak faham isu apa sebenarnya? Apa yang mereka refer dekat Muhammad tu? Betul tak? Kalau kita baca terjemahan, memang kita tak, kalau macam saya memang tak faham sebenarnya. Apa maksud ayat jika diberikan ini, terima. Jika bukan diberi ini, maka hati-hati tu. Okey. Untuk faham ayat ini, mari kita lihat sebab turun ayat. Okey. Sebab turun ayat maksudnya begini. Okey. Ayat dia. Sekejap ya. Okey. Ayat dia. Sekejap. Tafsiran dia sekejap. Minta maaf ya tuan-puan, saya punya slide ni. Okey, tengok ya. Okey. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, dia kata ayat tadi tu sebenarnya Allah turunkan setelah berlaku peristiwa dua orang Yahudi yang telah melakukan perbuatan zina. Maksudnya seorang lelaki telah berzina dengan seorang perempuan. Dua-dua tu orang Yahudi. Okey, mereka dua-dua tu adalah orang Yahudi. Kemudian kata Ibnu Katsir, mereka telah mengubah kitab Allah yang berada di tangan mereka. Kitab Allah tu kitab Taurat lah. Kan? Kita kena faham, orang Yahudi di Madinah ni pun, mereka masih ada yang berpegang kepada kitab Taurat tu. Kan? Sedangkan sepatutnya mereka terima saja Al-Quran. Okey, tapi kita lihat dalam kisah ini memang mereka ada kitab Taurat. Okey, sebab tu mereka dipanggil Ahlul Kitab. Okey. Mereka telah mengubah kitab Allah iaitu kitab Taurat yang ada di tangan mereka, yang dalam kitab Taurat tu ada perintah hukuman rejam bagi penzina yang muhsan, yang sudah berkahwin. Maksudnya rejam sampai mati. Dalam kitab Taurat ada hukuman rejam. Kalau lelaki itu dah berkahwin, perempuan tu pun dah berkahwin, tetapi mereka didapati berzina, mereka patut dihukum rejam. Okey. Persoalannya, adakah mereka akan laksanakan hukuman itu? Okey.
Jadi, apa yang mereka buat? Mereka ni cubalah nak tengok pula pendapat Muhammad. Mereka nak dengar pendapat Nabi Muhammad pula. Macam mana nak jalankan nak ambil tindakan apa bagi dua orang yang berzina ni. Okey. Kalau kita baca dalam hadis ni, nanti kita akan jumpa penerangan ayat terlebih lanjut. Okey. Saya tak bacakan matan hadis, saya terus pergi kepada terjemahan kepada matan hadis. Okey. Apabila mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, kan nak tanya pula Muhammad ni apa pandangan dia. Okey. Lalu Nabi SAW tanya balik dekat dia orang. Nabi tanya balik kepada mereka. Nabi kata apa? Nabi kata, kalau dalam kitab Taurat korang, kan, kalau kamu orang-orang Yahudi, kamu buat apa terhadap keduanya? Keduanya siapa tu? Yang zina lelaki dan perempuan sudah berkahwin tadi. Mereka menjawab. Mereka jawab apa? Mereka jawab, kalau kami akan conteng muka mereka dan kami akan maki mereka. Tengok ya. Okey. Orang-orang Yahudi ni di kalangan orang yang pandai baca kitab tu lah. Kan, maksudnya perujuk kitab Taurat tu, mereka kata, kalau kami kan orang yang berzina ni, kami akan malukan mereka. Kami akan conteng muka mereka dengan arang. Lepas tu kami akan maki mereka. Okey. Itu mereka kata kepada Nabi. Maknanya mereka tak nak ambil hukuman rejam. Okey. Nabi SAW minta kepada mereka kitab Taurat. Nabi kata, Nabi pun bacalah satu ayat. Surah Al-Imran ayat 103 ni, Nabi kata, dalam ayat tu berbunyi apa? Maksud ayat tu, maka bawalah Taurat itu lalu bacalah dia jika kamu orang yang benar. Jadi Nabi ni nak kata, okey, sekarang kalau kamu cakap betul, nak tahu kamu betul tak betul, buka kitab Taurat korang. Okey. Lalu mereka pun mendatangkan, bawalah kitab Taurat tu dan berkata kepada seorang lelaki di antara mereka yang mereka percaya, tapi mata lelaki tu macam juling sikit. Faham tak? Orang Yahudi ni, apabila Nabi kata, okey, Nabi kata, kalau macam tu buka kitab Taurat, kita tengok dalam kitab Taurat ni ada hukum apa. Okey. Mereka pun pilihlah yang tukang nak baca kitab Taurat tu adalah seorang yang matanya agak juling matanya. Okey. Maka dia pun baca. Orang ramai kata apa? Bacakanlah kitab Taurat tu. Dia Muhammad dengar. Dia pun baca. Lalu lelaki itu membacanya sehinggalah sampai pada satu bahagian, lalu dia letakkan tangannya pada bahagian itu. Contohnya kan, dia baca kitab Taurat, hukum jenayah orang berzina ni kan. Mula dia baca sampai pada satu muka surat tu, pada satu paragraf kan, dia tutup dengan tangan dia. Dia tutup muka surat tu, dia tutup dengan tangan dia. Tangan apa? Tangan itu kan baca tadi. Lepas tu Nabi SAW cakap dekat lelaki tu, cuba kau angkat tangan kau, angkat tangan kau. Lelaki tu pun angkat tangannya dan ternyata tangan yang diletak tadi tu dia nak tutup maklumat dalam Taurat tu, rupa-rupanya adanya ayat hukuman rejam. Tapi dia tak nak baca. Dia cuba, dia tutup ayat tu dengan tangan dia. Kemudian lelaki tu dia pun buatlah pengakuan. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, sesungguhnya dalam kitab Taurat memang ada hukuman rejam. Tapi kami je yang sembunyikan hukuman rejam tu. Kita faham kan maksud ayat ini? Okey. Maka Nabi SAW pun buat apa? Nabi pun kata, kalau macam tu ikut hukuman kitab Taurat, rejam.
Kedua-duanya akhirnya direjam. Okey. Daripada cerita ni, kita dapati mereka tak nak pun menggunakan kitab Taurat itu diambil hukumnya kepada dua orang Yahudi yang melakukan perbuatan zina tadi. Mereka cuba sembunyikan, bayangkan. Terang-terang dalam kitab Taurat sebut macam tu, mereka tak nak ikut. Ni pun macam ada persamaan juga macam orang yang baca Quran ni. Kan, penguasa, pemerintah yang dia jumpa dalam Al-Quran ada hukuman rejam. Betul tak? Ada tak dalam Al-Quran hukuman rejam? Ada tak hukuman disebat? Ada. Tapi buat apa? Tapi khatam tiap-tiap tahun tu. Buat-buat tak nampak ke? Maknanya macam ada persamaan je macam perangai orang Yahudi. Maka fikir-fikirkanlah. Okey. Daripada kenapa saya bawa hadis ni? Kerana kita nak fahamkan Yahudi cakap apa tadi. Ingat tak? Yang ayat tadi, kita kembali pada ayat tadi. Okey, kita baca pada ayat tadi. Okey, tengok ya. Ayat tadi. Yang ini. Yang part sini penting ni, kita nak guna hadis tadi. Ini ya. Ini. Yang ini. Jika diberikan ini. Jika diberikan ini, maksud dia apa? Maksudnya mereka kata, kalau kita ambil contoh tadi tu, soalan mereka kata, kalau Muhammad ni dia tak nak jalankan hukuman rejam, kau ambil. Kau terima pendapat tu. Dia kata, kan, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, yang bukan ini tu maksudnya, kalau Muhammad ikut sebiji apa yang Allah kitab Taurat tu, tak payah ikut. Faham tak maksudnya? Maksudnya mereka ni, mereka ini sangat, maksudnya mereka nak ambil yang mudah je. Mereka tak nak ikut kitab Taurat tu. Itulah maksud ayat ini. Jelas tak setakat ni, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah? Boleh faham tak? Fahimtum? Peh ke tak peh ni? Faham Faham, Ustaz. Okey. Kita bayangkan depan Nabi Muhammad pun mereka nak suruh istiqamah kitab Taurat tu. Allah. Tengok jahat tak dia orang ni. Jahat apa? Sebab tu mereka ni layak Allah gelarkan al-maghdubi alaihim. Golongan yang Allah murkai. InsyaAllah nanti saya sedang susunkan jadual untuk kita belajar tentang orang Yahudi saja dalam Quran. Kita akan belajar karakter orang Yahudi 1, 2. Kita akan belajar sampai ratus-ratus cerita orang Yahudi. Perangai dia buat apa. Sebab kita nak, dekat sini kita dapat belajar lah. Sedikit, betul tak? Orang Yahudi ni apa? Sembunyikan maklumat. Sembunyikan hukum hakam. Akhirnya terbongkar lah. InsyaAllah nanti kita akan belajar. Tak orang Yahudi, atau orang munafik. InsyaAllah kita akan belajar. Baik, tuan-tuan perempuan, rahimani wa rahimakumullah. Kalau dah jelas, kalau dah faham, okay, mari kita lanjutkan lagi dengan perbincangan apa yang mereka dah buat kepada kitab Taurat. Okay, kita kena rujuk dalam surah Al-Baqarah. Kita kembali kepada surah Al-Baqarah. Okay. Ayat nombor berapa? Ayat 42 dan 43, muka surat nombor 7. Okay, betul tak ayat dia? Betul tak muka surat dia? Ayatnya, nombor surahnya. Okay, ya. Okay, kita baca ayat nombor, ni ayat nombor 41, 42. Okay, 41. Tadi sudah 42, 43 kan? 41, 42 dan 43. Okay, kita tengok ayat dia. Okay, ayat ni dia surah
Al-Baqarah, surah yang turun selepas Nabi berhijrah. Maknanya masa ayat ni turun, Nabi dah bersama dah dengan orang-orang Yahudi dekat Madinah. Jadi ayat ini memang sasarannya kepada orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Okay. Allah kata apa? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'ikum. Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, iaitu Al-Quran. Yang Al-Quran itu mengesahkan, menyokong, membenarkan kitab yang ada pada kamu. Okay, ayat ini Allah Ta'ala menyeru kepada orang Yahudi di Madinah supaya mereka berimanlah dengan Quran. Terimalah isi kandungan Al-Quran. Kalau mereka boleh berpegang kepada kitab Taurat, kalau mereka meyakini kitab Taurat itu dari Allah, kenapa mereka tak boleh nak meyakini kitab Al-Quran? Sedangkan Al-Quran itu mengesahkan apa yang benar yang ada dalam kitab Taurat tu. Betul tak? Kita kan dah belajar kan? Tajuk ni pun kita pun belajar. Kitab Taurat menurut Al-Quran. Maksudnya, kitab Taurat tu memang diturunkan dari Allah. Jadi Al-Quran telah mengukuhkan bahawa kitab Taurat tu memang dari Allah. Seperti yang kita pelajari. Okay. Kemudian Allah Ta'ala telah menyebutkan kepada mereka ini apa? Okey, yang pertama, ada 3 pesanan Allah kepada orang Yahudi ini. Pertama apa? Wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang mula-mula kafir akan ia, iaitu Al-Quran, juga merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kenapa saya tulis Al-Quran dan Muhammad? Sebab kalau kita baca ayat ni, tengok ya, perhatikan baik-baik. Okey, dekat ayat ni kita jumpa perkataan bihi kan? Kafirin bihi. Bihi dekat sini merujuk kepada siapa sebenarnya? Ulama khilaf. Okey, tetapi ia boleh merujuk kepada 2. Kan Allah kata, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir akan ia. Bihi tu akan ia. Ia tu apa? Kalau ikut Imam Tabari, ia kembali kepada Al-Quran. Kalau ikut para ulama tafsir lain, kata ia merujuk kepada Nabi Muhammad. Faham tak maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala kata, korang orang Yahudi Madinah, kan, Muhammad dah sampai dekat korang, Al-Quran dah baca dekat korang, korang jangan jadi orang yang pertama tak nak beriman kepada Al-Quran, tak nak beriman kepada Nabi Muhammad. Okey, ayat ini kita kena jelaskan apa maksud awwala, yang mula-mula kafir. Apa maksud dia? Kenapa kita kena terangkan? Sebab kita kan tahu sebelum orang Yahudi telah menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mula-mula pernah menolak Nabi? Siapa? Orang Yahudi ke orang musyrikin? Musyrikin. Kita tahu dekat Mekah orang musyrikin lah. Betul tak? Suku kabilah-kabilah Arab. Mereka lah orang yang pertama yang menolak Nabi Muhammad. Sepatutnya orang Yahudi kat Madinah adalah orang yang selepas orang musyrikin lah. Tapi kenapa Allah kata, korang jangan jadi orang yang pertama-pertama yang mengkafiri Al-Quran dan Muhammad. Jadi ayat ni sebenarnya, kata Al-Imamu Ibnu Kathir, mula-mula jadi kafir tu adalah merujuk bangsa Bani Israel.
So maksudnya Allah nak bagi tahu, korang janganlah jadi keturunan Bani Israel yang pertama yang telah mengingkari Al-Quran, yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Itulah maksudnya. Mula-mula jadi kafir tu maksudnya apa? Mula-mula menjadi kafir di kalangan Bani Israel. Faham tak? Sebab perbahasan ayat ni tentang Quran. Quran Nabi Musa tak tahu lagi. Nabi Isa tak tahu lagi. Tapi Quran itu diketahui ia. Kedatangan Nabi Muhammad itu telah wujud, telah nampak depan mata mereka adalah orang Yahudi Madinah lah. Jadi mereka lah, kalau mereka tolak Nabi Muhammad, mereka lah generasi Bani Israel pertama yang jadi kafir. Okey ya, itu pesanan pertama. Okey. Pesanan yang kedua, Allah Ta'ala kata, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Okey. Allah mengatakan, yang kedua, jangan kamu nak menukar ayat-ayatku. Kamu jangan jual beli ayat-ayatku dengan harga yang murah. Apa maksud dia? Maksud dia, Allah kata, Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada mereka macam, contoh macam ni lah, contoh macam Quran kata halal makan daging khinzir contoh. Mereka punyalah nak makan juga tu, mereka tukar. Allah kata haram kan daging khinzir contoh. Mereka punya nak makan tu, mereka cuba tukar dia jadi halal. Mungkin mereka bagi rasuah ke, dekat musti-musti mereka ke. Dia macam kita tengok cerita musang berjanggut lah. Apabila perempuan tu tanya, cakap pada dia, kamu tu Pak Mufti. Mufti musang janggut cakap apa? Yang cerita musang berjanggut tu kan. Pak Mufti dia cakap apa? Fatwa ini dia di dalam tanganku, aku boleh pindah dia bila-bila. Maksud dia macam tu. Betul tuan kata, jangan kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah tu maksudnya apa? Dia kata, okey, contohnya dia rasuah hakim yang, contohnya hakim kata, kamu dikehendaki direjam. Ada orang dia kata apa? Boleh tak hakim jangan jatuh hukuman rejam, saya sanggup bayar 1 juta. Contoh. Dia tukar hukuman tu dengan wang ringgit. Boleh faham ya? Sepatutnya apa yang Allah tetapkan tak boleh ditukar dah. Tapi ada mereka sanggup tukar. Okey, dengan harga yang murah. Itulah maksud dia. Okey. Lepas tu Allah pesan kepada mereka buat kali yang ketiga, Allah kata wa iyaya fattaqun, dan kepada aku sahajalah hendaklah kamu ini bertakwa. Bukan. Ini bukan yang ketiga, bukan. Yang bertakwa ni dia bukan pesanan yang ketiga, tapi dia dalam 2 pesanan tadi tu. Ingat tak Tuhan kata apa? Jangan korang jadi kafir, mula-mula jadi kafir kalau Bani Israel, jangan jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Lepas tu Allah mengancam mereka. Allah bagi amaran kepada mereka. Hendaklah kamu takut hanya kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sudut pengertian takwa tadi tu. Okey. Kita kena tengok satu ayat lain. Ayat yang berikut ni ada pesanan yang ketiga yang Allah minta Bani Israel, orang Yahudi ni buat apa. Tengok ya, ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Okey. Slide ni tak keluar sekejap. Okey, Allah kata apa? Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
Ini adalah perintah yang ketiga, berbentuk larangan yang ketiga. Allah Ta'ala kata kepada mereka, dan janganlah kalian campur adukkan yang benar itu dengan yang salah. Lepas tu pula engkau tahu yang benar, kau sembunyikan pula yang benar itu. Sedangkan engkau mengetahui. Ini adalah larangan yang ketiga yang Allah pesan kepada orang-orang Yahudi. Jangan campur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Patutnya apa? Halal-halal, haram-haram. Contoh. Jangan campur adukkan. Contoh, kalau kita mudah faham, macam contoh, Allah kata berniaga cari untung ini dia halal. Dia beza dengan riba, contoh. Jadi janganlah kita campur adukkan pula. Okey, riba ni dia adalah perniagaan. Dia halal. Contoh maksudnya, jangan campur adukkan yang benar dengan yang salah. Jangan. Lepas tu kalau yang benar tu tahu, jangan disembunyikan. Okey. Ayat ni berkaitan dengan kitab Taurat dekat mana? Dia berkaitan dengan itulah. Maksudnya kitab Taurat tu mereka faham apa yang Tuhan maksudkan. Tapi disebabkan dia tak selera dengan hawa nafsu mereka, tak serasi dengan mereka rasa tak sesuai, mereka sanggup tukar dengan wang ringgit. Betul tak? Mereka tukar apa yang hak dengan yang batil. Menunjukkan orang-orang Yahudi ini, mereka memang tidak mahu beriman kepada Al-Quranul Karim. Mereka tak mahu beriman dengan tak mahu beriman dengan kitab Al-Quran lah. Kalau macam contoh, apa maksud sembunyikan yang benar? Sembunyikan yang benar ni macam ni lah. Contoh yang paling dekat sekali, contoh mereka tahu Muhammad ni, ciri-ciri dia, kan, karakter dia. Sebab kita tahu orang-orang Yahudi ni, mereka dah tahu Rasul akhir zaman ni macam mana perangai dia, apa karakter dia. Mereka kenal, inilah Rasul yang Allah kata nak hantar akhir zaman tu, tapi mereka sembunyikan yang benar tu, kediamkan. Mereka tak nak bagi tahu kepada orang lain. Itu juga antara contoh lah yang mudah kita faham. Mereka sembunyikan yang benar itu, padahal kamu semua mengetahuinya. Okey. Jelas, tuan-tuan, rahimani wa rahimakumullah. Okey. Kita lanjutkan dengan ayat yang terakhir sekali pembahasan kita malam ni. Apa lagi bentuk kesalahan orang-orang Yahudi terhadap Al-Quranul Karim, terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 78 dan 79. Dia memang tajuk tu kita tulis ia macam kesalahan-kesalahan mereka kepada kitab Taurat. Kan? Tapi dalam masa yang sama mereka dikehendaki menerima Al-Quranul Karim. Okey. Sekarang mari kita lihat apa yang mereka lakukan kepada kitab Taurat. Kalau tadi tu kalau yang surah Baqarah yang kita belajar yang mula tadi tu, itu adalah kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kan? Dengan mereka tahu isi kandung kitab Taurat tu, mereka janganlah buat benda yang sama terhadap Al-Quranul Karim. Okey. Kita tengok ayat yang ini memang ia merujuk kepada
kepada kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Baik, kita tengok apa yang Allah nak katakan kepada kita. Allah nak bagi tahu apa kepada kita. Allah mengatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Mari kita lihat. Adakah orang Yahudi ni semua tahu baca kitab Taurat? Mari kita lihat. Allah Ta'ala kata tentang orang-orang Yahudi zaman dulu ni, di antara mereka, iaitu orang Yahudi ini, ada yang ummiyuna, yang buta huruf. Mereka tak tahu pun tentang Taurat itu. Maksudnya apa? Maksudnya ada tahu di kalangan Bani Israel dulu yang mereka ini maafkan saya tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Sekejap ya. Okey, ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu hatta dia merujuk kepada orang Yahudi zaman Nabi pun sebenarnya. Okey. Ayat ini Allah bagi tahu orang-orang Yahudi ni tak semua yang pandai baca kitab Taurat. Allah kata mereka ummi. Allah kata la ya'lamunal kitaba. Mereka tak tahu pun. Sebenarnya isi kandungan kitab Taurat tu apa? Tak tahu tu siapa? Mungkin dia tak tahu, mungkin mereka tak pandai baca, mungkin mereka tak faham apa yang kitab Taurat. Ni macam ada persamaan dengan orang yang diturunkan Quran ni. Baca pun tak pandai, apatah lagi nak faham apa yang Allah kata. Ni macam ada persamaannya macam orang-orang Yahudi ni. Jadi sedangkan kita baca Al-Fatihah tak nak macam orang Yahudi. Tapi macam ada persamaan. Kita tak katalah orang yang tak pandai baca Quran, orang yang tak faham Quran ni, mereka baca orang Yahudi. Tetapi ciri-ciri itu ada pada orang Yahudi. Allah sebut ni, ada dekat dalam mereka yang ummi. Mereka tidak tahu tentang Alkitab. Kitab tu maksudnya adalah kitab apa? Kitab Taurat. So apabila dia tak pandai baca, apabila dia tak tahu isi kandungan kitab Taurat tu, maka mereka bergantung kepada apa? Mereka bergantung kepada orang cakap lah. Kalau orang tu cakap betul, tak apa. Tapi dekat sini, orang Yahudi tu Allah kata apa? Mereka ini illa amani. Selain daripada mereka tahu penerangan-penerangan bohong. Maksudnya, kita macam ni. Kitab Taurat datang dari Allah. Kitab Taurat itu benar isi kandungannya. Jadi kalau mereka tak tahu baca kitab Taurat, tak faham apa yang Allah nak kata dekat kitab Taurat tu, so mereka akan rujuk apa? Tentu mereka akan merujuk apa yang orang kata, apa alim ulama mereka kata, pendeta-pendeta mereka kata. Tapi kalau tak rujuk kitab Taurat, maka tentu banyak yang bohong-bohong. Betul tak? Sedangkan kitab Taurat tu benar. Macam kita lah. Quran kata Quran itu benar. Kita kata, betul tak? Jadi kalau kita tak rujuk Quran, kita tak rujuk hadis, so kita rujuk apa? Kita dengar je lah orang cakap. Jadi kalau orang tu cakap sama macam Quran tak apa, tapi mereka ni memang suka mendengar benda-benda yang bohong, benda-benda yang tak selari dengan isi kandungan kitab Taurat tu. Yang itu mereka faham, mereka tahu. Okey. Lepas tu satu lagi kata Allah yang ketiga, mereka ini wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja. Berpegang kepada sangkaan tu apa? Contohnya macam ni kan. Contoh macam kita, kalau macam kita baca ayat Quran. Lepas tu kita baca terjemahan kan. Kita sebenarnya macam tak yakin ayat ni maksud apa
Ayat ni maksud apa kita macam bersangka-sangka pula. Oh, mungkin ayat ni maksud dia macam tu. Yang itu ada persamaan dengan orang Yahudi tak ada kitab Taurat. Mereka ni macam duk sangka-sangka. Oh, yang ni betul kot. Yang ni kot. Yang ni kot. Itulah yang ada pada sifat orang-orang Yahudi terhadap kitab Taurat mereka. Saya harap tuan jelas apa yang dikatakan ummiyun, apa yang dikatakan amaniyah, dan satu lagi mereka ini sentiasa berada dalam keadaan syak, dalam keadaan yang zan, dalam keadaan mereka bersangka. Okey, tuan-tuan puan, rahimani, rahimakumullah. Saya harap jelaskan puan apa maksud sangkaan-sangkaan itu. Dan kalau kita baca dengan lebih lanjut, orang Yahudi ni memang mereka ni banyak sangka. Mereka ni macam, contoh macam ni mereka kata, kami ni, Tuhan sayang kami ni, kami manusia pilihan, contoh. Itu sebenarnya sangkaan juga. Mereka ni macam kita kata mereka macam buat-buat cerita lah. Macam tu. Itulah sangkaan. Sedangkan tak pernah pun Tuhan kata Bani Israel ini adalah manusia yang paling mulia kat muka bumi ni. Tapi mereka sangka, sebab mereka ni banyak macam, mungkin macam ni kot, mungkin macam ni kot. Yang itu ada sifat pada orang Yahudi yang Allah sebutkan berkaitan dengan kitab Taurat. Semoga-moga kita tak ada perangai macam ni. Tak tahu baca Quran, tak faham, tak ada usaha untuk memahami Al-Quranul Karim. Lepas tu dengar je orang cakap. Kalau yang cakap tu benar, tak apa. Yang bercakap tu kan banyak guna khurafat lah, cerita tahyul lah, begini. Kita pun terima. Lepas tu, apabila dia tak rujuk benda yang benar, benda yang dia yakini, dia banyak bersangka. Jadi, kita kena elak. Sebab tu kalau dia tak ada ilmu tu orang kata Allah suka kot macam ni kot. Oh, macam ni boleh kot. Tak boleh. Kita kena belajar. Okey. Kemudian kita lihat apa yang mereka buat kitab Taurat. Yang ini yang kita nak tekankan. Allah kata fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim summa yaquluna hadha min indillahi liyastaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Tengok Allah kata celaka sangat, besar kecelakaan bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka. Dia ubah makna, dia ubah tafsiran dia tu. Okey. Kemudian lepas mereka ubah tu, mereka kata, inilah kitab Taurat datangnya dari Allah. Faham tak? Contoh kalau macam ni. Kalau ada orang buat Quran baru kan. Dia tulis Quran, dia buat surah baru. Dia ubah, dia pindah Al-Fatihah duduk dekat surah nombor 10 ke 10 letak nombor 1 ke, dia ubah, dia tukar ayat depan belakang ke kan. Lepas tu dia pun cetaklah Quran tu. Lepas dia cetak Quran tu, dia kata inilah Quran, berilah Quran. Betul. Tapi samalah macam orang, contohnya sama macam orang-orang Yahudi tu. Dia ubah, dia pindah, mana yang dia suka dia ambil, lepas tu dia tokok tambah cerita-cerita. Itu yang kita dengar Israeliat tu. Mereka tambah cerita ni, tambah cerita ni. Akhirnya dah siap, dia kata apa? Inilah kitab Taurat yang Musa dapat dulu ni. Inilah kitab Taurat yang asli, yang datang dari Allah. Kenapa mereka sanggup macam itu? Kenapa mereka tuduh? Mereka sanggup jual kitab Taurat yang mereka pindah tadi. Mereka kata itu adalah datang dari Allah. Supaya mereka nak untung lah. Faham tak maksudnya? Jadi kalau orang tahu yang kitab Taurat itu bukan dari Allah, tentu orang tak nak terima. Tapi dia katakan, inilah Tuhan punya ni. Inilah hukum yang sebenar. Tapi sebaliknya mereka mengubahnya dengan tangan-tangan mereka. Lepas tu Allah kata apa? Maka celakalah besar bagi mereka disebabkan apa yang mereka tulis, dan celakaan besarlah bagi mereka dari apa yang mereka cuba buat itu. Jadi ayat ini membuktikan bahawa kitab Taurat itu memang
ia sudah diubah. Ia sudah dipinda oleh orang-orang Yahudi. Okay. Inilah kejahatan yang dilakukan oleh siapa tahu? Kalau ramai yang tak boleh baca kitab Taurat, tapi siapa yang pinda tu? Ini dia panggil, kalau macam kita, kita kata orang yang pakar Quran lah. Orang yang hafal Quran lah, yang faham. Maksudnya orang yang pandai Quran, yang faham ayat tu, contoh kan. Orang yang faham tu yang ubah. Jadi dalam konteks kitab Taurat ni siapa dia? Ni di kalangan ahbar lah, di kalangan alim ulama, orang-orang Yahudi lah. Mereka yang pandai baca kitab Taurat tu, mereka lah yang ubah. Yang tak pandai baca tadi, dengar je lah ahli ulama dia pun cakap apa. Kan? Dah lah ahli ulama tu buat cerita. Macam dia pun takut tambah. Jadi mereka kata, oh betul. Itu yang kita kata tadi tu. Mereka suka mendengar amaniyah tu. Berita-berita yang bohong. Okay. Tuan-tuan puan, rahimani wa rahimakumullah, berdasarkan ayat ini dapatlah kita mempelajari serba sedikit, mengetahui serba sedikit apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada kitab Taurat. InsyaAllah minggu depan kita sambung beberapa maklumat lain dan mungkin kita akan tamatkan dalam beberapa siri lagi tentang perkara isu yang dikaitan dengan kitab Taurat. Lepas habis tajuk ni, baru kita akan pergi membincangkan karakter orang-orang Yahudi di dalam Al-Quran pula. Sebab ni kita fokus hanya berkaitan dengan kitab Taurat lah. Tapi ada kaitan dengan karakter orang Yahudi tadi. Mengubah, sembunyikan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan pelajari pada minggu yang berikutnya. Nota untuk siri yang ke-6 saya akan bagi pada minggu yang berikutnya insyaAllah. Bersama dengan nota siri yang ke-8 insyaAllah. Mohon maaf tuan-tuan puan ya. Penerangan saya pada malam ni mungkin ada yang tersangkut dan sebagainya. Sekejap. Ya betul. Ada kita Al-Quran kita memang Allah janji ya, Allah akan pelihara seperti dalam surah seperti di dalam surah Al-Hijr kan, Allah kata inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. Memang Allah janji kitab Quran ni kan, kalau ada orang ubah je nanti akan ada penyemak. Sebab tu kita di Malaysia alhamdulillah kita ada jawatan kuasa penyemak Al-Quran. Ada penghafal kita yang akan membongkar mana-mana ayat, perkataan yang ditokok tambah. Cuma kelemahan pada Al-Quran kita adalah praktikkan apa yang ada dalam Al-Quran sahaja yang belum lagi ada kesempurnaannya. Namun sedikit sebanyak dapatlah kita fahamkan tentang kitab Taurat, apa yang orang-orang Yahudi telah lakukan. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada minggu yang berikutnya insyaAllah. Ada apa soalan ke, nak ditambah ke sebagainya tuan-tuan perempuan? Itu ada Kak Lina tambah. Kak Lina cakap Taurat yang diubah dan dibincangkan pada zaman ini dinamakan kitab-kitab Talmud. Macam kitab tafsir kepada Taurat. Itu Kak Lina bagi tahu. Okey, kitab Talmud. Itu kepada perjanjian lama ke kitab Talmud Talmud tu dalam bahasa apa? Dalam bahasa Ibrani, kalau yang dipelihara oleh diorang, yang diikut oleh diorang sekarang ni cuma macam kupasan-kupasan ayat lah. Ini bacaan sepintas lalu lah, tak adalah dalam sangat. Tapi generally macam itulah dia tafsir sebenarnya. Orang yang tulis. Orang macam dia punya ulama'-ulama' dia lah kan. Bahaskan Taurat apa semua. Tapi bila dia dikumpulkan jadi macam tu, sama juga macam Bible.
Bible pun banyak-banyak apa ni, kalau Mengarang tak pastilah Old Testament ke New New Testament kan, Testament. tapi dia kan pecah banyak, Anglican lah, apa ni, Protestant lah, semua kan. Dia lain mazhab, lain dia punya kitab tafsir dia. Tapi Injil yang asal tak tahu gimana. Kan Ustaz? Wallahualam. Betul. Sedikit sebanyak sebenarnya dalam tafsiran kita pun, kitab tafsir pun terbawa juga sebenarnya. Pentafsiran daripada orang Yahudi itu namanya Israiliyat. Ya Ustaz. Sebab Terbawa masa juga. tu ahli kitab yang di Madinah ni je lah yang macam mungkin sumber yang boleh dirujuk kalau ada ayat Betul. Quran berkenaan dengan kisah Nabi-Nabi dulu kan. Ya. So sahabat pun pada masa tu tak ada rujukan lain, memang Yahudi Madinah lah. Ya, mereka sangat memuliakan orang Yahudi yang datang kan. Jadi mereka tahu ahli kitab, mereka banyak rujuk. Tapi sayanglah sebab maklumat-maklumat itu sampai termasuk juga dalam kitab-kitab tafsir. Kalau macam dalam hadis, berlakunya hadis yang palsu, tapi orang ingat dia hadis. So dalam tafsir, terutama pada kisah-kisah ni adalah yang Israiliyat, yang di tokoh tambah yang telah ditulis oleh yang telah ditafsirkan oleh pengkhabaran orang-orang Yahudi. InsyaAllah nanti kita boleh belajar dengan lebih lanjut lah berkenaan dengan kitab Talmud sedikit sebanyak. Mungkin kita akan jemput nanti beberapa, ada pekaji-pekaji kita yang menerangkan mana yang benar, mana yang salah dengan kitab asal dia. Tapi sekadar yang kita dapat belajar yang itu sajalah tentang kitab Taurat tu. Lebih daripada tu kita tak tahu dah apa isi kandungan kitab Taurat yang lebih lengkap lah. Kerana kita hanya berpandu kepada ayat-ayat Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Kak atas penambahan maklumat. Ada siapa-siapa lagi tuan-puan nak berbicara, silakan sangat dialu-alukan. Kalau tiada, kita tangguhkan. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.